Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Afifi Arif bersama Mr. Afifi. Okey, baik, untuk episod kali ini kita akan belajar tentang topik yang baru untuk sains tahun 3, iaitu asid dan alkali di unit 8. Okey, jom kita belajar. Okey, baik. Jadi untuk unit 8 kali ini, iaitu asid dan alkali, kita akan belajar bagaimana kita nak menguji bahan-bahan yang terdiri daripada asid, alkali dan juga neutral menggunakan kertas litmus. Kemudian kita akan tengok bagaimana untuk kita mengetahui ciri-ciri bahan-bahan yang bersifat alkali, asid dan juga neutral. Dan kemudian kita akan belajar apa jenis bahan-bahan yang bersifat alkali, asid dan neutral yang berada di sekeliling kita dan bagaimana fungsi ataupun apa yang kita boleh gunakan bahan-bahan tersebut untuk manfaat diri kita dan juga keluarga dan juga negara kita. Okey, baik. Jadi bersama cikgu kali ini, cikgu bawakan buku teks kamu macam biasa. Okey, jadi kita akan mulakan dengan melihat gambar yang berada di belakang ini. Baik, kita tengok mengapakah reaksi muka mereka berubah apabila merasai buah lemon dan air kopi tanpa gula. Dia kata sini, mengapakah reaksi merasa buah lemon dan juga air kopi tanpa gula. Okey, cuba kamu fikirkan. Kalau kamu rasa buah lemon, apa rasa buah lemon? Mesti masam. Ada tak kamu buat muka macam ni? Bila kamu makan tu kan, kamu makan lemon sahaja. Ni bukannya lemon, air lemon tau. Ni kamu makan lemon saja macam tu. Ada tak muka kamu jadi macam tu? Mesti rasa masam sangat kan? Dan yang kedua, adik ni dia cuba kopi yang pahit tanpa gula. Nampak dia pun cakap kopi yang pahit kan? Dia tak cakap. Okay, tapi cikgu tahulah, air kopi tanpa gula apa rasa dia? Mestilah pahit. Kamu tengok muka dia ni, manahan kerut. Kamu pernah tak minum kopi tanpa gula? Okay. Mungkin mak dan ayah kamu pernah lah minum. Kamu pernah minum? Kalau pernah, mesti kamu tahu rasa dia kan? Mesti rasa dia pahit. Okey, jadi sekarang kita nak tengok perkara yang pertama adalah asid, alkali dan juga neutral. Tengok ayat di sini, dia kata di sekeliling kita terdapat pelbagai bahan yang bersifat asid, alkali dan juga neutral. Hanya ada 3 sahaja sifat bahan yang utama, iaitu tadi kita tahu asid, alkali dan juga neutral. Jadi sifat bahan ini boleh diuji menggunakan kertas litmus. Apa dia kertas litmus? Ni dia. Ialah sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji. Jadi bila kita gunakan kertas litmus ni untuk menguji bahan-bahan tadi, dia akan bertukar warna mengikut jenis bahan yang kita uji. Contoh, kalau asid dia akan bertukar warna, kalau alkali pun dia akan bertukar warna, kalau neutral dia tidak bertukar warna. Jadi macam mana nak buat? Kita tengok kat bawah ni, okey? Baik. Dia kata kertas litmus mempunyai 2 warna, iaitu yang pertama warna merah dan juga kertas litmus warna biru. Okey, kertas litmus ni biasanya ada terdapat di makmal sains sekolah. Tetapi kalau kamu rasa nak buat eksperimen ini di rumah ataupun kamu nak cuba sendiri di rumah, kamu boleh beli. Dulu susah nak cari sebab hanya kedai-kedai tertentu je jual. Jadi sekarang ini kalau kamu, cikgu rasa kalau kamu cari dekat Shopee ataupun Lazada ada jual. Jadi harga dia pun lebih kurang RM8 ke RM20 untuk satu kotak ni. Jadi murah. Kamu boleh cubalah. Kalau kamu rasa kamu nak cuba di rumah, kamu boleh beli sendiri. Dan ketat tak bahaya. Kamu jangan kata jadi keracunan ke ada bahan kimia, tak ada. Okey, sejenis penunjuk. Okey, baik. Dia ada 2 warna iaitu merah dan juga biru. Jadi apakah perubahan warna kertas litmus terhadap bahan yang kita nak uji? Kita tengok yang pertama sekali, kita nak uji bahan yang berasid. Bahan yang berasid. Kita tak cerita dulu apa dia punya contoh bahan ya. Kita kena tahu dulu bahan berasid jadi apa, bahan alkali jadi apa, bahan neutral jadi apa. Okey, baik. Jadi dikata apabila bahan berasid diuji, kertas litmus biru. Dia ada 2 kertas litmus kan, biru dengan merah.
Jadi dia masukkan kertas litmus biru, yang biru akan berubah menjadi warna merah. Nampak ni? Sini. Okey, dia kata pemerhatiannya biru kepada merah. Ini bahan berasid dia celupkan dalam mangkuk piring Petri ni. Kalau dia masukkan kertas litmus berwarna merah, tiada perubahan. Maksudnya kalau kertas litmus warna merah, dia akan kekal warna merah. Kalau masuk warna biru, dia akan jadi warna merah. Okey, ini bahan berasid. Ingat. Okey, baik. Nampak bahan berasid. So, biru akan jadi merah, merah akan merah. Dia tak berubah. Okey. Jadi, yang kedua, kita nak tengok pada bahan yang beralkali. Ingat bahan beralkali. Apabila bahan beralkali diuji, okey, bahan beralkali diuji, litmus merah yang akan berubah warna kepada biru. Tadi kita tengok bila bahan berasid, biru kepada merah. Yang sekarang ni, bahan kertas litmus merah akan menjadi biru. Nampak sini? Okay, yang merah tadi akan jadi biru. Yang biru tiada perubahan. Ni kamu kena tengok. Yang biru masih kekal biru. Yang merah dia akan jadi warna biru apabila kita uji pada bahan beralkali. Okay? Setakat ni faham? Ingat, kalau asid daripada biru kepada merah. Kalau alkali daripada merah kepada biru. Apa yang jadi pada bahan neutral? Perubahan warna kertas litmus terhadap bahan neutral tidak berubah warna. Maksudnya kalau dia masukkan warna biru, kekal warna biru. Sorry, mana pula pensil ni? Okey, kalau dia masuk warna biru, kekal warna biru, dan kalau dia masukkan dalam kertas litmus warna merah, akan kekal warna merah, dia tak berubah warna. Ini adalah bahan neutral. Jadi dia kata apakah bahan penunjuk yang digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali ataupun neutral? Kita gunakan apa? Kita gunakan kertas litmus. Okey, so cikgu akan nak tunjuk dekat kamu. Kita tengok balik. Jadi apa yang kita boleh katakan tadi berdasarkan yang kita dah belajar tadi. Yang pertama, asid. Apabila bahan itu berasid, ia akan menukarkan kertas litmus daripada apa? Biru kepada merah. Okey, yang ini kamu kena ingat. Yang kedua, alkali. Alkali. Dia akan menukarkan kertas litmus daripada merah kepada biru. Dan juga neutral. Tiada perubahan. Okey, jadi tiada perubahan. Yang ini yang kamu kena ingat. Okey, jadi kertas litmus, perubahan kertas litmus, kamu boleh tengok. Biru ke merah adalah asid, merah ke biru adalah alkali, neutral, tiada perubahan. Jadi kalau kata biru kepada merah, jadi kalau dia test dengan kertas litmus warna merah, tiada perubahan. Yang ini yang kamu kena faham. Okey, baik. Jadi kita tengok sini, iaitu menguji bahan menggunakan kertas litmus. Yang ini eksperimen ini kamu akan buat di sekolah bersama cikgu kamu. Okey. Kamu nak tahu apa dia bahan yang berasid, bahan yang beralkali dan juga bahan yang neutral. Tapi jangan terkejut. Okey, sebab apabila biasanya kita membuat eksperimen, keputusannya mungkin akan sedikit tidak sama. Sebagai contoh, kalau kita dah tahu jus oren, okey, jus oren sepatutnya adalah asid. Tetapi dalam setengah-setengah kes, apabila kita mencuba menggunakan kertas litmus, kadang-kadang kita tak nampak perubahan atas beberapa faktor. Contohnya mungkin kamu gunakan air oren tu, kamu masukkan terlalu sedikit dalam piring tu dan dah tercampur dengan air paip. Contohnya kan, bila kamu masuk bekas tu ada, kamu basuh air tu, air paip ada dalam bekas tu, kamu tak lap kering-kering, dia tercampur dengan jus yang sangat sedikit jumlah dia, mungkin tak nampak hasil dia. Okey, jadi kamu kena cuba 2-3 kali lah. Okey, dan pastikan keputusan yang kamu dapat tu adalah hampir tepat dengan fakta yang
sebenar. Okey, baik. Jadi kamu buatlah dengan cikgu kamu. Kalau kamu nak buat sendiri, kamu belilah kertas litmus tu. Okey, cikgu tengok dekat Shopee kan. Kamu try tengok dekat Shopee ataupun Lazada. Okey. Baik, jadi kita nak tengok bahan berasid, beralkali dan juga neutral. Selain daripada kertas litmus, kita boleh juga menguji ataupun kita boleh juga tahu apakah bahan itu alkali, asid ataupun neutral dengan beberapa ujian lain seperti menggunakan dera rasa dan juga sentuhan. Sebab setiap bahan, contohnya asid, dia punya sifat dia sendiri. Alkali dia ada sifat bahan dia sendiri, neutral pun sama. Okey, sebagai contoh, dia kata lemon ini berasa masam. Okey, tengok dia kata lemon ini berasa masam. Okey, bahan yang berasid biasanya dia akan berasa masam. Okey, sebagai contoh nampak dia tulis lemon sini. Nampak tak kertas litmus ni yang tak berubah adalah merah dan yang bertubah adalah daripada biru menjadi ke merah. Jadi bahan ini adalah bahan yang berasid. Okey. Kedua, dia kata kubis ini berasa pahit. Okey, ni kubis. Okey, bahan yang alkali, kebiasaannya dia akan berasa pahit. Sebagai contoh kopi jadi kan. Okey, jadi kopi adalah satu bahan yang beralkali dan juga lemon adalah bahan yang berasid. Tengok kertas litmus ni biru tak berubah warna kan. Tetapi merah menjadi biru. Jadi ini adalah alkali. Okey, alkali, yang ini adalah asid. Okey, dan yang ketiga, rasa minuman ini tawar. Okey, tawar ni maksudnya tak ada rasa. Bila tak ada rasa, kertas litmus pun tidak berubah. Jadi bahan ini adalah neutral. Okey, jadi kamu kena tahu bahan yang berasid biasanya akan berasa masam, bahan yang beralkali biasanya akan berasa pahit, dan bahan yang neutral biasanya akan rasa tawar ataupun tiada rasa. Okey, jadi kamu tengok sini dia kata bahan berasid berasa masam dan perit. Okey, apabila disentuh. Okey, contoh kalau lemon kamu sentuh kan. Okey, kalau contoh tambah pula kalau kamu tengah luka, kena pula air lemon yang bahan yang berasid, mesti sakit tangan kamu. Okey. Kebanyakan bahan alkali pula dia kata berasa pahit dan licin. Sebagai contoh macam sabun. Okey. Kamu tengok iklan dalam TV kan, sabun kan. Berapa pH dia kan. pH tu penunjuk sama ada asid ataupun alkali lah. Okey. Jadi sabun dia licin dan dia juga berasa pahit. Kalau kamu pernah telan sabun lah. Kan? Kalau kamu pernah terasa sabun sikit kat mulut kamu, mesti kamu rasa sabun tu adalah pahit. Jadi bahan beralkali dia akan pahit dan licin. Dan kemudian bahan neutral pula mempunyai pelbagai rasa. Seperti tawar, manis dan juga masin. Maksudnya selain daripada pahit dengan juga masam, selain daripada itu adalah neutral. Jadi bahan neutral juga berasa licin dan kesat apabila disentuh. Sebagai contoh kalau air masak, air paip. Kalau kamu gesek tangan kamu dekat air paip, kamu takkan rasa licin, kamu takkan rasa sakit. Kamu akan rasa kesat sahaja macam biasa, betul? Okey, jadi itu adalah bahan yang neutral. Okey, tapi kamu tengok yang cikgu sebut tadi, dia kata dia buat eksperimen, dia kata bagaimana pula dengan air kopi? Air kopi ni rasa pahit, tapi apabila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Okey, biru kepada merah apa dia? Biru kepada merah sepatutnya berasid. Kerana apa? Jadi dia kata tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali. Dan tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid. Yang ini yang cikgu cakap tadi. Bila kamu melakukan eksperimen, akan berlaku sedikit, orang kata apa, keputusan yang tak sama yang kamu jangkakan. Okey, ia kadang-kadang disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, faktor luaran. Okey, tetapi yang kamu kena faham, kebanyakan bahan alkali akan berasa pahit. Bahan yang berasid akan berasa masam. Selain daripada itu, kalau kamu buat eksperimen, kamu kena pastikan eksperimen itu sah, disahkan oleh cikgu kamu. Jadi barulah kamu boleh kata sesuatu bahan itu adalah asid, alkali ataupun neutral. Tapi kalau kamu sahaja buat, kamu tengok-tengok kamu masuk dalam air masak, tiba-tiba kamu tengok air masak biru tukar kepada merah. Jadi kamu kena rujuk pada cikgu kamu dulu. Jangan tiba-tiba kamu kata, oh, air masak ni biru kepada merah, maksudnya air ni adalah asid. No, jangan buat macam tu ya.
Kadang-kadang ada faktor-faktor luaran yang mempengaruhi eksperimen kamu. Okey, rujuk kepada cikgu kamu. Okey. Baik. Jadi soalannya, adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk bagi suatu bahan bersifat asid, alkali dan neutral? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi kita tidak boleh terlalu yakin dan kita perlu rujuk kepada bahan-bahan lain. Contoh buku teks, guru dan sebagainya untuk mengesahkan benda tu. Okey? Faham? Baik. Jadi ini adalah dia nak uji sifat asid, alkali dan neutral. Kamu boleh cuba bersama guru kamu nanti. Okey? Apakah perubahan kertas litmus dan sebagainya. Jadi apakah bahan berasid, beralkali dan juga neutral yang berada di sekeliling kita? Nampak? Dia kata selain bahan makanan, terdapat bahan lain juga yang bersifat asid, alkali dan juga neutral. Bahan ini digunakan dalam bidang pertanian, perubatan, kesihatan dan perindustrian. Banyak lagi, bukannya makanan sahaja ya, yang ada sifat asid, alkali. Macam cikgu cakap tadi, bukannya air kopi, sabun pun merupakan bahan alkali. Jadi apa yang dia nak guna? Okey, nampak situasi ini. Yang pertama dia kata, ayah, mengapakah kita perlu menabur kapur pada tanah ini? Kapur bersifat alkali dan boleh mengurangkan keasidan tanah kebun. Tanah dia pun ada yang bersifat asid, yang banyak asid. Jadi guna dia adalah untuk mengurangkan keasidan dan juga menjadikan tanah tersebut sesuai untuk tanaman. Tanah yang terlalu berasid tak sesuai juga untuk tanaman. Jadi dia kena imbangkan. Dia menggunakan apa? Kapur. Sebab kapur adalah bahan alkali. Yang kedua, untuk bidang perubatan, sengatan tebuan bersifat alkali. Okey. Cuka boleh disapu pada kawasan yang disengat untuk rawatan awal. Maksudnya, sengatan tebuan bila kamu kena sengat, sengatan itu bersifat alkali. Jadi macam mana kita nak mengurangkan ataupun nak mendapatkan rawatan awal, kita gunakan sedikit cuka yang bersifat asid. Okey, bukan kata kamu boleh terus elok, tidak. Sesuatu bahan kalau terlalu banyak dalam badan kita akan menjadi satu mudarat. Contohnya kalau asid terlalu banyak dalam badan kita, dia juga akan memudaratkan badan kita. Sama juga macam alkali. Okey, dia akan memudaratkan badan kalau terlalu banyak. Okey, kalau neutral tak ada masalah lah sebab neutral kan. Okey. Dan kemudian dia kata produk kegunaan isi rumah, ada juga yang menggunakan asid alkali. Dia kata, ibu bagaimana hendak hilangkan rasa licin cecair peluntur ini. Okey, dia kata lumurkan dengan asam jawa. Nanti hilanglah rasa licin tersebut. Okey. Kalau licin tadi sifat apa? Sifat bahan yang beralkali. Jadi dia nak hilangkan licin tu, dia menggunakan asam jawa yang bersifat asid. Okey, jadi barulah balance asid dengan alkali, dia akan jadi neutral. Okey. Baik. Jadi ini adalah aktiviti yang kamu boleh buat bersama dengan guru kamu. Jadi selain daripada kertas litmus, kita juga boleh menguji sifat asid atau alkali suatu bahan menggunakan bahan lain sebagai penunjuk. Yang ini pun kamu boleh buat eksperimen ini dengan guru kamu. Kalau kita tak ada kertas litmus, apa yang kita boleh buat untuk kita perhatikan bahan ini adalah asid ataupun alkali. Okey. Jadi untuk topik ini, apa yang kita dah belajar tadi adalah kita dah belajar beberapa jenis bahan, iaitu asid, alkali dan juga neutral. Sifat bahan berasid, beralkali atau neutral boleh diuji dengan menggunakan kertas litmus. Okey. Kertas litmus ada dua warna, iaitu biru dan juga merah. Perubahan kertas litmus seperti yang cikgu cakap tadi, apabila bahan itu berasid, dia akan berubah daripada biru kepada merah. Kemudian bahan itu jika alkali, dia akan berubah merah kepada biru. Dan juga kalau neutral, tiada perubahan. Yang ini kamu kena ingat. Okey. Baik. Jadi antara contoh bahan berasid, beralkali dan neutral, ini. Kalau bahan berasid, limau nipis, asam jawa, benda yang masam. Kalau beralkali, sabun dan juga kapur sirih, benda yang pahit. Bahan neutral, air garam dan air gula, iaitu selain daripada masam dan juga pahit, iaitu manis, masin dan juga tawar. So ia adalah bahan neutral. Okey. Baik. Jadi
Untuk itu sahaja kali ini untuk topik asid, alkali dan juga neutral. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dan kamu boleh cuba buat latihan-latihan yang ada dalam buku teks kamu ni. Okey, jika kamu tak faham, kamu boleh tanyakan cikgu soalan sama ada pada ruangan komen di bawah ataupun kamu boleh masuk ke laman Facebook ataupun Instagram cikgu dan DM cikgu untuk tanya soalan-soalan yang kamu ingin kepastian ataupun jawapan. Okey. Jadi sebelum kita tamat kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel cikgu Afifi Arif dan juga follow page Facebook dan juga Instagram cikgu iaitu Science Tube Mr. Afifi. Dan juga kalau anda ingin mendapatkan lebih lagi info-info terkini, anda boleh join Telegram channel Mr. Afifi iaitu di link yang diberikan di bawah ini. Okey. Baik, insya-Allah semoga kita berjumpa lagi selepas ini di lain masa. Jika anda nak mengetahui banyak lagi, anda boleh follow lah laman-laman yang cikgu dah sebutkan tadi. InsyaAllah kita akan jumpa untuk episod seterusnya untuk Sains Tahun 3 dan episod-episod lain selepas ini insya-Allah. Okey, selamat berjumpa lagi. Bye-bye. Nak tengok banyak lagi video Sains Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton.